Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744. Mendahului berita, kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. 8 langkah tambah baik pengurusan industri padi dan beras negara di syur Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC. Antara yang dipengariskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Bernas serta JPN serta perlu segera kemaskini pangkalan data pesawah bagi memastikan pembayaran skim subsidi harga padi dapat dilaksanakan lebih efisien. Selain membangunkan sistem maklumat padi dan beras serta sistem pengurusan profil dan juga nutrisi tanah. Tiada penjualan beras plastik berlaku di Sarawak. Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Cawang Kuching turut mengesahkan kilang pemproses beras plastik juga tidak wujud di negeri itu. Sampel beras daripada pemborong terbabit isu berkenaan sudah dianalisis. Hasil pemeriksaan dan penilaian pertama mendapati penjualan beras plastik tidak berlaku. Jamin perkhidmatan bas henti-henti berterusan kepada rakyat. Dana RM105 juta setahun diperuntuk di bawah program bantuan subsidi dana Interim Stage Bus Service Fund. Meliputi 265 laluan di Semenanjung serta 88 laluan bas di Sabah dan Sarawak. Kementerian Pengangkutan juga dalam kajian memperkenalkan perkhidmatan bas bagi meningkatkan kesaling hubungan stesen rel dengan kawasan penempatan atau lokasi pekerjaan. Ini pula inisiatif atasi kesesakan di tambak Johor KLIA 1 dan 2. Timbalan Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM168.7 juta. Antaranya penambahan 77 bike serta kerja naik taraf penggabungan Dewan dan projek baharu di Kompleks Sultan Abu Bakar. Peruntukan tambahan itu juga meliputi pemberian insentif pintu masuk kepada pegawai imigresen pelbagai grade. Bekalan air bersih di semua kawasan terjejas susulan pencemaran bau di LRA Sungai Selangor kini mula disalur berperingkat. Air Selangor menyatakan bekalan air dijangka pulih sepenuhnya tengah malam nanti. Dalam perkembangan berasingan, kerja penyelenggaraan dan penggantian aset di LRA Sungai Langat mengalami sedikit kelewatan. Bagaimanapun ia tidak menjejaskan pemenuhan penuh bekalan air di wilayah Perkitut Petaling, Kuala Lumpur dan Hulu Langat. Sindiket pengedaran dadah tumpas menerusi 3 serbuan berasingan di Johor. Nilai rampasan RM1.2 juta. 3 termasuk warga asing ditahan di Kulai dan Johor Bahru. Premis tayar dijadikan sarang pembungkusan dadah. Modus operandi menyembunyikan bahan terlarang itu ke dalam soket lampu LED sebelum diekspor menggunakan kurier ke luar negara. Dimuar pula syabu bernilai lebih RM652,000 ditinggalkan terbiar di kawasan hutan bakau di perairan terbabit dirampas. 30 tangkapan berkaitan kes dadah berjaya dilakukan polis Tawau sejak awal tahun ini. Ia membabitkan rampasan syabu hampir 35 kg. Tangkapan terbaru pada Isnin lalu membabitkan seorang pendatang asing tanpa izin bersama lebih 3 kg dadah. Suspek lelaki berusia 42 tahun diberkas menerusi serbuan di Kampung Kurnia Jaya. Hampir 900 individu diberkas polis kerana terlibat kegiatan pemberian pinjaman wang tanpa lesen. Menerusi Ops Vulture sepanjang Januari hingga Ogos lalu, 146 kes telah dituduh di bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang Berlesen 1952. Timbalan Menteri Dalam Negeri berkata PDRM turut menjalankan kerjasama dengan syarikat Telco dan SKMM bagi membantu mengesan suspek terlibat. 366 pegawai dan anggota PDRM Selangor dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan sejak Januari hingga September lalu. Tegas Ketua Polis Selangor, pihaknya tidak akan berkompromi dan melindungi mana-mana anggota yang disyaki terlibat dalam apa jua salah laku. Pemandu lori tangki ditahan JPJ Perlis kerana kesalahan lesen kenderaan motor dan lesen memandu tamat tempoh. Pemandu berusia awal 30-an ini juga mempunyai rekod 20 saman aktif. Lori tangki turut disita kerana tidak mempunyai perlindungan insurans. Bekas tentera dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kanga atas tuduhan membunuh isteri pada 30 September lalu. Tertuduh Indra Zailan Muhammad Sani dituduh membunuh Marnirah Abu Bakar di kediaman mereka di Arau. 17 November, sebutan semula kes. Pengarah syarikat berpangkat Datuk mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu seorang wanita sebanyak RM665,000 3 tahun lalu. Mahkamah Syafiq Pubalan Abdullah didakwa memperdaya bangsa menggunakan dokumen palsu syarikat, membuat tempahan sarung tangan getah tidak wujud sehingga mendorong bangsa menyerahkan wang. Tertuduh dibenar di kad jamin.
sebutan sebelum kes pada 9 November. Mahkamah Tinggi Johor Bahru pula mengekalkan keputusan Mahkamah Session melepas dan membebaskan perunding hartanah dan anak bekas Exco Johor daripada pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah 35.7 juta ringgit. Amir Sharifuddin Abdul Raub dan Ahmad Fauzan Hatim dilepas dan dibebaskan atas pertuduhan melakukan perbuatan itu pada 2017. Di Arau Perlis, 7 kediaman di perancangan perumahan awam rosak setelah sebumbung diterbangkan angin susulan kejadian angin kencang petang tadi. MIBS sedang menyelaras serta mengemaskini anggaran sebenar kerosakan setiap rumah terlibat. Penghuni rumah terkesan diminta segera membuat laporan polis dan mengumumkan laporan berserta foto kejadian kepada JKM untuk bantuan baiki kediaman. Di Bagan Datuk Perak, mayat mangsa bot karam di Kampung Pasang Api, Hutan Melintang ditemukan petang tadi. Mayat Amir Hamzah Syari, 55 tahun, ditemukan pada jarak 400 meter dari lokasi insiden. Perkara itu disahkan penolong pengarah JBPM Perak. Dalam kejadian awal pagi tadi, 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan orang awam. Dalam kejadian berasingan, sebuah blok bangunan asrama Madrasah Tahfiz Al-Yamani, Kampung Sungai Rambutan selama terbakar pagi tadi. Tiada mangsa terlibat dalam kebakaran yang memusnahkan 15% bahagian dom asrama tingkat 1 madrasah berkenaan. Menggunakan sistem pengesan global atau GPS antara helah segelintir nelayan yang guna bubu naga bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Taktik itu dikesan Maritim Malaysia Kedah hasil operasi di perairan Tanjung Dawai hingga Kuala Kedah baru-baru ini. Menerusinya, 160 set bubu naga bernilai hampir RM20,000 dirampas. Lebih 3,000 penduduk kampung Jerit Gua Musang Bimbang diancam 3 ekor beruang matahari sejak 2 bulan lalu. Haiwan terbabit berkeliaran di kawasan kampung termasuk mencari makanan. Perkhidmatan Kelantan telah memeriksa lokasi berhampiran hutan simpan kekal Ulu Temiang. Perangkap turut dibina di belakang rumah pengadu. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kedah menyiasat insiden kematian pemandu lori pemadat sampah Isnin lalu. Kejadian berlaku di tapak pelupusan sisa pepejal sanitari Padang Cina Kulem. Mangsa lelaki warga asing maut di lokasi selepas dilanggar sebuah lori yang dipercayai hilang kawalan. Siasatan awal mendapati majikan gagal kemuka dokumen penaksiran risiko, juga tidak menyediakan SOP kerja selamat bagi semua aktiviti kerja. Laluan pintas pejalan kaki untuk memasuki Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar ditutup. Jelas Menteri Besar penutupan atas faktor keselamatan, terutama isu kebolosan dan insiden kemalangan. Sebagai pelan jangka pendek, perkhidmatan bas henti-henti disediakan untuk pejalan kaki. Malaysia dan Thailand akan tubuh pasukan petugas untuk tingkat kerjasama dua hala berkaitan pelancongan, pertanian dan keselamatan sempadan. Komitmen dizahirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin ketika pertemuan di Putrajaya siang tadi. Potensi yang boleh dibangunkan bersama melalui industri pertanian dan sektor halal turut diberi tumpuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri beri sokongan penuh terhadap projek automotif High Tech Valley atau AHTV di Proton City Tanjung Malim. Pelaburan AHTV bakal jadi contoh kepada pelabur terhadap pendekatan Malaysia dalam memudah cara pelaburan dengan cekap dan pantas. Projek mega bernilai RM32 bilion itu bakal mengubah Tanjung Malim menjadi hub otomotif global untuk kenderaan tenaga baharu. Malaysia perlukan ikhtiam politik yang tinggi dalam usaha meningkatkan pendapatannya. Menurut Moody's Investor Service, sokongan menyeluruh terhadap ekonomi telah berkurangan. Ia berikutan penekanan terhadap konsolidasi fiskal sebelum ini. Juga disebabkan faktor lain dan tidak hanya terhad kepada cara pengendalian kewangan sektor awam, malah faktor politik. Memperkasa Dasar Automotif Nasional, Kementerian Pendidikan perkenal bidang pengajian berkaitan kenderaan elektrik hybrid. Kolej Vokasional Pengerang Johor perintis pelaksananya pada tahun 2026. Selain itu, Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan memandangkan kecerdasan buatan berpotensi besar dalam dunia pekerjaan, kurikulum berkaitan turut berteraskan teknologi tersebut.
Penubuhan dan pengoperasian anak syarikat kawal selia Bursa Malaysia dipertimbang kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Keuangan 1, langkah tersebut akan menambah baik struktur tadbir urus sedia ada dan menangani risiko berkaitan konflik berkepentingan. Sejak dilancar pada 1 Oktober, program peningkatkan enterprise Bumiputera Plus Sabah dan Sarawak menerima 72 permohonan. Peserta menerima geran padanan hingga 70% pembiayaan atau maksimum RM250,000 bagi setiap kelulusan. Sementara itu, program inklusif SME Ekosistem memberi manfaat kepada 30 inovator PMKS. Manakala program tunas usahawan belia Bumiputera sejak 2014 hingga kini membantu lebih 1,000 usahawan belia Sabah dan Sarawak. Penyertaan pekerja sektor gig dalam latihan yang sedia menerusi insentif kerjaya madani masih rendah. Antara alasannya, sukar melepaskan upah yang diterima jika hadir ke latihan berkenaan. Bagi mengatasi isu itu, Kementerian Sumber Manusia sedang menimbang untuk menambah baik kaedah pelaksanaan insentif kerjaya madani. Ia bagi membolehkan lebih ramai pekerja sektor gig menyertainya agar dapat beralih ke sektor formal dan dapat perlindungan sosial. Semenanjung Gaza kini dikepung sepenuhnya. Zionis menyekat bekalan makanan, air dan bahan api serta elektrik di kawasan tersebut. Kekejaman Israel itu dikritik Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Ia akan memburukkan lagi situasi konflik yang sedia ada yang teruk. Israel dilapor terus menyerang Gaza dari udara, laut dan darat. Setakat ini, 300 rakyat Palestin termasuk 20 kanak-kanak terkorban. Susulan serangan berterusan dari Israel, lebih 260,000 penduduk semenanjung Gaza hilang tempat tinggal. 175,500 daripadanya berlindung di 88 sekolah kendalian PBB. Bakinya dipercayai melarikan diri ke sekolah kerajaan, rumah ibadat dan serta kediaman saudara mara atau jiran. Pertempuran Zionis dengan Hamas memusnahkan lebih 1,000 kediaman di semenanjung Gaza. 569 lagi rosak teruk hingga tidak dapat didiami. Dalam pada itu, rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke kawasan konflik Palestin-Israel. NGO yang berhasrat ke lokasi berkenaan turut dinasihat merujuk perancangan mereka kepada Wisma Putra terlebih dahulu. Ketika ini, 5 rakyat Malaysia disahkan berada di tebing barat. Pihak kedutaan sentiasa berhubung dengan mereka. Segera laporkan kepada Wisma Putra jika ada maklumat keberadaan rakyat Malaysia di lokasi konflik. Bantuan akan dihulur jika perlu. 80 cedera akibat gempa bumi di barat Afghanistan. Gegaran dikesan kira-kira pukul 5.10 pagi tadi waktu tempatan. Pusat gempa terletak 29 km ke utara Bandar Herat. Ia berlaku di kawasan sama ketika gempa melanda Sabtu lalu yang mengorbankan lebih 2,000 individu. Ribuan lagi tidak turut dilapor cedera. Taufan Lydia yang membadai pantai Pasifik Mexico pula mengakibatkan seorang maut setakat ini. Pihak berkuasa keluarkan amaran ribut kategori 4 iaitu sangat berbahaya. Dengan kelajuan angin 220 km sejam, Taufan Lydia dijangka mengakibatkan banjir dan runtuhan lumpur. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini bersama Andy Reza dan Faiz Syahirah untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Menading, tekad perpaduan penuh harapan. Adalah satu luahan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak mendapat pembelaan daripada kebajikan masyarakat. Saya harap pada anda di luar sana tolong sebarkan, tolong viralkan benda ini. Bagi tahu dekat semua rakyat Malaysia, kita nak menuntut hak kita sebagai rakyat Malaysia. Orang yang tak ada kerja, dia cakap tak boleh dapat bantuan kebajikan masyarakat. Kena ada kerja boleh dapat bantuan kebajikan masyarakat. Tular di media sosial, temu bual seorang lelaki dengan seorang warga emas OKU. Dia mendakwa kesal kerana alaun pekerja orang kurang upaya berjumlah RM450 sebulan yang diterima sebelum ini ditamatkan. Lelaki itu mendakwa penamatan itu adalah tidak adil. Semakkan pasukan biar betul mendapati penama menerima bantuan tersebut sejak 2020. Ia ditamatkan selepas dia didapati tidak lagi layak.
Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, allowance itu hanya dikhususkan buat OKU yang bekerja dengan pendapatan RM1,500 dan ke bawah. Kelayakan itu terbatal jika pendapatan meningkat atau penerima tidak lagi bekerja. Warga emas itu juga merupakan penerima bantuan sara hidup tentera, bantuan bakul makanan daripada Mawib serta bantuan bulanan Baitumal berjumlah RM950 setiap bulan. Malah, isteri penama menerima pencen sebagai pesara kerajaan. Jadi, benarkah dakwaan kononnya penamatan pemberian allowance itu sebagai tidak adil? Semak perkara yang anda terima. Penyebaran fitnah dan maklumat palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.